أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli amma ba'd. Penonton-penonton dan pendengar-pendengar Qaryah Kampung Tanjung Aru Baru, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kesihatan tubuh badan, kenikmatan yang begitu banyak. Dari segi umur yang panjang, dapat kita bertemu lagi di dalam bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadanul Karim. Bahawa kita sudah tahu dan kita sudah tahu maklum bahawa Ramadan ini adalah bulan yang berlipat kali ganda pahalanya. Bulan yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang ingin mencari maghfirah. Sebab itu kenapa kita dengar doa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita kena banyakkan banyak mendoakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita memohon maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Penonton-penonton dan pendengar-pendengar Kampung Tanjung Aru, Qaryah Kampung Tanjung Aru Baru, kita di dalam bulan Ramadan ini tidak sama seperti bulan Ramadan yang lalu dan juga tahun-tahun yang lalu. Ramadan kali ini agak unik dan sangat jauh berbeza dan sangat tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi tahun ni kita diuji dengan musibah dan juga diuji dengan kesabaran diri kita pada bulan Ramadan. Yaitu tambahnya lagi di bulan tambah lagi dalam musim PKP. Musim PKP, seluruh rakyat Malaysia mestilah berada di rumah dan janganlah ke mana-mana. Jadi penonton-penonton dan pendengar dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu bulan Ramadan yang lalu, masjid sentiasa hidup. Surau-surau dan juga rumah-rumah dihidupkan dengan kepelbagaian aktiviti ibadah dan juga dihidupkan lagi dengan berbuka puasa. Kalau di bazar, ramai manusia ni macam memeriahkan lagi bazar Ramadan. Tambah lagi kalau bulan Ramadan kita di masjid ataupun surau, kita menikmati dengan bertadarus bersama. Tambah lagi solat tarawih, solat berjemaah, solat fardu di masjid sangat-sangat hidup. Malah kita boleh katakan kalah solat Jumaat kalau bulan Ramadan ni. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmatihi dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bulan Ramadan ini kali ini janganlah kita anggap sebagai pandangan negatif. Hendaklah kita pandang dari segi positif. Seperti contoh pandangan negatifnya. Ada orang kata PKP dalam bulan Ramadan ini salah satu musibah yang sangat besar. Rasa sunyi masjid. Rasa tidak hidup kemasyarakatan secara berjemaah. Dan juga tidak rasa kebahagiaan dan kegembiraan sebelum-sebelum ni. Jadi janganlah kita kuasai sifat negatif pada diri kita, sebab ia boleh menjadi kesan pada spiritual kita, semangat kita, dan juga boleh menjadi kesan pada kita punya emosi. Tenang,
Sebab ia akan menjadi kesan pada fizikal pada diri kita. Contoh dari segi emosi. Kita beberapa hari di dalam rumah, emosi kita terganggu. Kita beberapa hari beberapa bulan di rumah, kita sudah menjadi pemarah ataupun tidak sabar ataupun sudah macam banyak memerintah sudah. Kan? Jadi kita kena sabar benda ni. Sebab tu kita kena ambil sudut positif. Sebab itu ada hikmahnya. Allah turunkan COVID-19 dan juga arahan PKP dalam bulan Ramadan juga. Sebab itu dari segi sudut positif kita kena sabar, banyak beristighfar kepada Allah. Janganlah kita banyak mengeluh, banyak berpikiran negatif, bersangka buruk. Banyaklah kita berprasangka yang baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berprasangka buruk adalah janganlah kamu berprasangka buruk, kerana berprasangka buruk itu tersebut adalah sebohong-bohong berita. Jadi saya mohon kepada penonton dan juga pendengar Qaryah, hendaklah kita bersabar dan tetap berada di rumah dan istiqamah. Jangan ke mana-mana, janganlah kita ingkar arahan PKP. Baik, dari segi positif tuan-tuan, iaitu hikmah PKP di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, iaitu memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Ini adalah sumber yang sangat-sangat penting bagi kita. Kenapa kita perlu memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Sebab tuan-tuan, kita adalah hamba-Nya yang tidak terlepas daripada kesalahan, tidak lepas daripada kesilapan, tidak lepas daripada segala kemungkaran yang telah kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sebagai hamba Allah mestilah banyak beristighfar, memperbaiki hubungan diri kita kepada Allah. Allah macam inilah, kita ambil kisah. Kita ambil satu contoh. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Sebab Allah mahu melihat Allah mahu melihat sejauh mana hambanya berdoa kepada Allah, hambanya meminta kepadanya, mengadu kepadanya untuk supaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah kita perlu memperbaiki diri kita, subhanallah. Kita kena memperbaiki pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, di sebalik musibah yang Allah turunkan kepada kita, iaitu coronavirus dan juga ataupun dipanggil COVID-19, adalah sentiasa kita bermuhasabah diri. Kita sentiasa bermuhasabah diri berada di dalam rumah. Sebab itu di dalam bulan Ramadan sangat sesuai untuk kita bermuhasabah diri. Sejauh mana kita punya amal ibadah kita. Seperti contoh tuan-tuan, apabila masjid sudah buka, kemanakah jemaah yang lain? Bila jemaah sudah tutup, baru kita mau mencari. Ini cuba tanya diri kita sebenar. Jadi, apabila adanya PKP ini di dalam bulan Ramadan, kita sudah ada rasa timbul, rasa cinta dan rindu semula kepada masjid. Itulah fitrah sebagai manusia yang mahukan satu jalan yang lurus mendorong kepada kebaikan. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang Allah berikan kepada kita ini bukanlah Allah memberikan azab yang begitu luar biasa kepada kita. Allah memberikan azab ini supaya kita sentiasa ingat, sentiasa kita faham bahawa Allah memberikan satu
satu peringatan, satu amaran untuk kita agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira." Yang bermaksud, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, penonton-penonton dan pendengar-pendengar qaryah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebab kenapa Allah turunkan musibah kepada kita. Mungkin disebabkan perbuatan kita yang membawa kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga dari segi aspek makanan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya makan makanan yang bersih dan juga halal. Elakkan daripada makanan-makanan yang haram. Ambil daripada makanan riba ataupun makanan daripada hasil kemenangan permainan judi. Jadi kita kena elak benda ni. Kita kena membersihkan diri kita. Dari segi yang lain, dari segi mungkin di dunia ini banyak persengketaan, kezaliman dan peperangan, membunuh di antara satu sama lain. Jadi hikmahnya turunnya musibah coronavirus ini untuk bumi ini dalam keadaan rehat seketika. Bumi ini sangat tenat, tuan-tuan. Bumi ini sangat tua sudah. Sangat-sangat lebih tua. Jadi, apa yang kita boleh manfaatkan, kita memperbaiki hubungan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Apa saja nikmat yang kamu peroleh daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari dirimu sendiri. Seperti saya sebutkan tadi, bahawa adalah musibah yang Allah turunkan ini bukan Allah murka, tetapi Allah memberikan satu peringatan. Sangat kita ambil tahu bahawa Allah sangat sayang kepada kita, supaya kita mempertingkatkan lagi amal ibadah kita. Banyakkan doa kepada Allah. Dulunya kita solat hangat-hangat tai ayam saja. Minta maaf saya mau sebut, tuan-tuan. Apabila kita solat di masjid, minggu ni kita pergi ke masjid, minggu depan kita nak pergi masjid. Tambah lagi situasi politik dalam masjid, kita mau pergi masjid disebabkan segelintir orang tidak ngam dengan kita. Kita sudah, kita masuklah. Kita solat saya di rumah, tak pula dari masjid. Bila situasi sudah bagus, baru kita mau pergi masjid. Ini bukan, tuan-tuan. Rumah Allah adalah tempat ibadah. Contoh lagi dari segi zakat. Ada di antara kita mengambil alpa, tidak mengambil kisah berkenaan tentang pembayaran zakat. Hendaklah kita membayar zakat, tuan-tuan. Kerana zakat ini adalah pembersihan jiwa kita dan juga harta kita. Kena bersihkan diri kita sebenarnya. Dari segi puasa, sekarang di dalam bulan Ramadan, pada tahun-tahun yang lalu kita puasa, hangat-hangat tai ayam juga. Kalau kita rasa mau puasa, kita puasa. Kalau tidak, tidak. Tidak boleh, tuan-tuan. Bahawa segala fardu untuk kita hendaklah kita tunaikan. Wajib kita amalkan, kerjakan. Jangan kita rasa kita mau buatlah hari ini. Esok kita tidak buat lagi. Lusa lagi kita buat. Tulat lagi kita tidak buat. Hidup ni, tuan-tuan, hanya sekali sahaja. Bukan hidup kita ni hanya hidup, besok mati, lusanya hidup balik. Bukan, tuan-tuan. Hidup ni hanya sekali. Sebab itu apabila kita sudah mati,
apakah amalan kita yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hikmah dalam PKP dalam bulan Ramadan ini sangat sesuai untuk kita bermuhasabah. Bermuhasabahlah kita. Kerana Allah lah satu-satunya yang berkuasa, yang mengangkat segala musibah dan mendengar rintihan dan juga aduan setiap hambanya. Dan Allah hanyalah satu-satunya tempat kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hikmah satunya yang perlu kita memperbaiki dan perlu kita ambil tahu dan bermuhasabah untuk diri kita sendiri, supaya kita menjadi hamba yang berkualiti, hamba yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Ibnu Qayyim rahimahumullah berkata, di antara hikmah ujian yang Allah timpakan kepada orang beriman adalah membuat mereka kian tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa merasa memohon pertolongan kepadanya. Ini maksudnya adalah supaya kita faham bahawa kita adalah hamba Allah yang sangat lemah. Sebesar-besar manapun pangkat kita, sekaya-kaya pun kita mempunyai banyak harta di rumah ataupun di bank, kita adalah manusia yang lemah. Kerana Allah lah yang memberikan kita rezeki, memberikan kita manfaat di muka bumi Allah ini. Banyak kita perolehi atas nikmat Allah. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa bahawa kita ni duduk banyak beribadah, banyak baca Al-Quran, kita ni tidak diuji oleh Allah. Itu silap tuan-tuan. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya telah kami menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Kita ambil contoh kisah Nabi Yunus alaihi salam. Apakah kisah Nabi Yunus alaihi salam? Kita refresh balik tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Yunus alaihi salam apabila beliau agak marah terhadap kaumnya, boleh kita katakan berputus asa atas dakwanya, dan dia menaik dalam satu kapal besar. Apabila kapal besar itu tersebut dilanda kepelbagaian ombak, hujan yang lebat, tsunami lagi, angin yang kuat lagi, kan? Apa yang Nabi Yunus buat? Dia lari ke satu kapal yang kecil, dia membiarkan kaum-kaumnya. Apa yang terjadi? Satu makhluk yang dinamakan ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus alaihi salam berbulan-bulan di dalam perut ikan paus. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan paus? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam? Memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat sesuai untuk diri kita. Kita ni bukan di dalam ikan paus punya perut. Kita ni di rumah lagi. Boleh lagi kita keluar pergi supermarket beli barang. Tapi Nabi Yunus alaihi salam di perut. Ada ulama mengatakan berhari-hari ataupun berbulan. Ada yang ulama mengatakan bertahun-tahun. Kita di rumah ni tuan-tuan, sudah dalam satu minggu PKP yang fasa pertama sudah kita rasa stres. Bukan saya tuan-tuan, diri saya sendiri pun terkesan dalam PKP ini tersebut. Jadi tuan-tuan, puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya di sini,
Iaitu kita beruzlah. Apakah yang dimaksudkan uzlah? Uzlah ni maksudnya menyendiri. Menyendiri seperti nabi-nabi yang terdahulu. Nabi kita Nabi SAW juga beruzlah. Apabila baginda di Mekah Al-Mukarramah, ketika itu dikuasai oleh para Quraisy, para orang Quraisy yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin Mekah kita panggil. Jadi bila mereka ni bersyirikan kepada Allah, menyembah pahala, banyak melakukan ibadah-ibadah bertentangan dengan ajaran yang dibawakan oleh nabi-nabi terdahulu, sangat banyak bertentangan. Jadi Nabi SAW sebelum baginda mendapatkan utusan wahyu sebagai rasul, Nabi SAW juga beruzlah di Jabal Nur. Jabal Nur, beruzlah, beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah, mohon pada Allah agar diberikan hidayah kepada umatnya. Contoh juga seperti nabi-nabi yang terdahulu, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam kita sudah tahu kisahnya. Seorang nabi yang sangat-sangat kacak, sehingga ada diriwayatkan wanita bila melihat Nabi Yusuf alaihissalam, apabila dia potong bawang ataupun mengupas apple, tidak sedar bahawa tangannya sudah luka. Dia sudah mencederakan diri dia. Kerana apa? Keasyikan melihat kehandsoman, ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab itu apabila diuji pada Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ataupun dihantarkan ke dalam penjara. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Aku lebih suka di dalam penjara daripada aku berada di luar sana yang penuh banyak dosa-dosa. Tengok Nabi Yusuf alaihi salam lebih suka berada di dalam penjara. Bukan saya maksudkan ini iaitu kita lebih suka di rumah, tidak. Hikmahnya di sini adalah kita sentiasa memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan yang sangat-sangat tersurat dan tersirat yang Allah berikan kepada kita. Poin yang kedua, tuan-tuan. Poin-poin yang kedua adalah muhasabah diri kita sebagai hamba. Apakah tujuan hidup kita sebenar? Tujuan hidup kita sebenar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tahu tuan-tuan mempunyai kerja yang banyak memberikan komitmen pada syarikat, NGO ataupun badan-badan bukan kerajaan ataupun bahagian kerajaan, bergiat aktif dalam masjid ataupun surau. Banyak pekerjaan yang tuan-tuan manfaatkan. Banyak tuan-tuan memberikan fokus yang lebih banyak daripada ibadah. Kita tahu pekerjaan ini adalah satu kepentingan pada diri kita. Sebab apa? Ia adalah untuk mencari nafkah untuk diri kita dan juga keluarga. Paling senang kita mau panggil mau hidup. Jadi kita fokus kerja dan kita banyak komitmen pada pekerjaan kita. Tetapi kita kena tahu bahawa tujuan kita hidup ini di samping kita kerja, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jin wal insan illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada aku, beribadah kepada aku. Itu sahaja Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia dan juga jin beribadah kepadanya. Ini hikmah yang kedua. Kita tahu kenapa tujuan kita ni, hidup kita sebenar. Jadi bulan Ramadan dalam kita PKP, kita banyak masa kita di rumah. Tuan-tuan, kita mempunyai 24 jam. Banyak masa tu. Kenapa kita tidak memperbaiki solat kita di rumah? Jangan kita ambil kisah, jangan kita ambil tidak peduli tentang solat kita. Solat ini bukan sekadar part time, on time,
Sebab solat kita ini adalah anytime. Kena kita lakukan setiap masa. Iaitu 5 kali sehari dan semalam. Iaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Jadi kita kena perbaiki solat kita, tuan-tuan. Jadi dalam kehidupan kita, kenapa kita banyak diuji? Kenapa hidup kita tidak tenang? Kenapa keluarga kita ni banyak diuji? Anak kita pula banyak masalah. Cek solat kita. Cek kita punya bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena tahu bahawa yang memegang hati kita ini bukannya kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kerana apa kita diuji? Kepelbagaian kerjaya kita, hidup kita, banyak lagi masalah-masalah luar. Cuba nilai diri kita sebenar. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya bagi contoh, kita ni ada piramid. Piramid. Okey. Atas ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan di sebelah kiri saya adalah rezeki kita dan sebelah kanan saya adalah kita, manusia. Kalau manusia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, nescaya rezeki akan turut serta. Begitu juga dari segi kekeluargaan. Apabila kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, kekeluargaan kita, kasih sayang kita semakin jauh. Sebab itu, kita dengar dalam berita, dalam Facebook, Instagram dan juga Twitter, banyak aduan keganasan rumah tangga berlaku semasa dalam PKP. Sebab apa? Sebab kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperbaiki, tahu tujuan kita, bahawa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah akan memutarkan segala 365 darjah segala masalah. InsyaAllah Allah akan selesaikan dengan sekelip mata. Tiada mustahil, tuan-tuan. Banyaklah bermuhasabah diri kita pada bulan Ramadan. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan melakukan amal ibadah, banyakkan melakukan amal jariah, banyakkan bersedekah. Alah Ustaz, sekarang kita dalam PKP susah kita mau bersedekah. Tuan-tuan, kita ni zaman yang moden, zaman yang banyak teknologi. Banyak sudah akaun-akaun yang dipaparkan dalam Facebook, Instagram dan juga Twitter. Kita ambil nombor akaun, kita transfer berapa yang kita mau sedekah. Kalau kita tidak tahu, kita minta tolong. Kita minta tolong kepada adik-beradik kita ataupun anak buah kita. Sedangkan anak-anak kecil pun sudah tahu menggunakan telefon. Jadi kita manfaatkan mereka supaya bayar zakat. Habis tu bayar sedekah, bayar hutang kita. Sedekah, mana-mana NGO yang bergiat aktif memberikan makanan kepada fakir miskin, orang-orang yang memerlukan makanan, kita sumbangkan kepada mereka. Banyak kita boleh melakukan amal ibadah sebenarnya, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini. Jadi, 2 poin pada untuk hari ini yang saya kongsikan kepada tuan-tuan. Nanti insya-Allah pada minggu yang akan datang pada hari Isnin akan saya sampaikan hikmah PKP pada bulan Ramadan siri kedua insya-Allah. Yang itu kita membina dan menguatkan perhubungan keluarga, menjadi keluarga yang soleh, memperbaiki hubungan dengan persekitaran dan bersyukur apa yang kita perolehi, yang sekarang kita perolehi. Dan insya-Allah 3 poin lagi saya akan syarahkan pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, apa yang saya sampaikan ini marilah sama-sama kita, termasuk diri saya, supaya kita sentiasa memperbaiki diri kita. Kita hamba yang lemah. Kita hamba yang sangat-sangat hina. Hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadanya segala masalah, segala yang kita hadapi, insya-Allah Allah mengangkatkan segala musibah.
dan juga apa yang kita hadapi sekarang, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berjumpa pada minggu hadapan pada hari Isnin. Jadi banyakkan beristighfar, banyaklah memperbaiki diri dan bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk dalam sesi soal jawab daripada penonton. Soalan yang pertama, solat tarawih berjamaah dalam keadaan ruang rumah tidak besar. Macam mana susunan makmum lelaki, wanita dan keadaan tersebut? Baik. Saya boleh istilahkan, kalau kita punya ruang jemaah kita ni kecil, mungkin tidaklah 5x5 ataupun 3 dalamnya 7, panjangnya 8, itu kubur namanya. Jadi mungkin kita ambil 10x10. Okey? Kalaulah keluarga kita macam suami, ada anak 2 orang dan juga isteri. Jadi kalau rumah kita punya kawasan kita ni besar seperti 10x10, insya-Allah boleh muat. Jadi macam mana susunannya? Baik. Susunannya, kalau 2 makmum, 1 imam mestilah di depan. Kalau makmum 2 di depan, siapalah imamnya? Okey. 1 imam di depan, 2 makmumnya di belakang dan 1 makmum untuk wanita. Jadi 1 deret. Saya bagi contoh, imam, 2 makmum dan 1 makmum bagi wanita. Tetapi Ustaz, macam mana Ustaz? Ruang pun semakin kecil. Carilah jalan. Jadi, contoh, disebabkan ruang kecil, solat di masjid nak boleh, surau pun nak boleh, kita alihkan perabot-perabot kesayangan kita, kita jadikanlah tempat ni surau kita. Jadikanlah surau. Macam ruang tamu kita ni banyak perabot, banyak ada kerusi Ogawa contohnya. Kita alihlah dulu sekejap. Kita jadikan malam bulan Ramadan ni malam untuk menghidupkan malam-malamnya. Kita hidup qiyamul lail, bertadarus bersama, membaca Al-Quran, zikir. Kita akan jadikan ruang tamu kita ini sebagai tempat ibadah kita. Jadi kalau sempit lagi tuan-tuan, okey, susunannya boleh. Kalau rumahnya kecil, saya faham ada rumah-rumah di qaryah kita ni kecil. Jadi untuk sebagai rukhsah, makmum ada 2 orang anak, minta maaf, imam, ada 2 orang makmum, solatlah di sebelah imam. Jadi, solatlah di sebelah imam. Jadi, imam, ambillah di bahagian corner, imam, bahagian corner. Disambung dengan makmum dan juga makmum yang kedua di sebelah. Okey? Imam, makmum yang pertama, makmum yang kedua. Okey, barulah makmum bagi jemaah wanita. Ini bagi ruang yang sangat sempit. Jangan mengadak-ngadak ruang yang besar 20x20 mau di sebelah imam. Janganlah kita ruang yang luas kita manfaatkan ruang yang luas, melainkan ruang yang kecil kita manfaatkan dengan ruang yang kecil. Jadi imam, 2 makmum, 1 makmum yang di belakang. Jadi kalau boleh saya sarankan kemaskan kita punya ruang, bersihkan, bagi ruang yang luas, barulah kita yakin, ini boleh kita solat berjamaah bersama. Baik, soalan yang kedua. Solat witir 2 rakaat dan 1 rakaat seperti biasa dilakukan dalam solat tarawih berjamaah di masjid. Soalan, bolehkah solat witir tersebut dilakukan 3 rakaat sekali, tidak berasingan 2 rakaat dan 1 rakaat? Sebahagian ulama mengatakan boleh melakukannya. Kerana solat witir ini dia 3 rakaat, boleh dilakukan dengan 2 salam ataupun disekalikan dengan 1 salam. Benda ini, isu ini adalah khilaf di antara ulama, tetapi kedua-duanya boleh dilakukan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, penonton-penonton dan pendengar-pendengar yang dikasihi daripada Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang saya sampaikan ini bolehlah kita manfaatkan bersama, bolehlah kita memperbaiki diri kita, kita tingkatkan amal ibadah kita, ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan dalam kuliah khusus pada hari Isnin pada pukul 12.40 insya-Allah di page ataupun grup Surau Al-Amin Tanjung Aru Baru. Jadi kita tutup dengan doa insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah. Pujian haknya, miliknya pujian yang banyak. Tiada sebahan yang benar-benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, kekuasaan baginya, dan baginya segala pujian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa isteri kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara mara kami ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami dan dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon padamu ya Allah. Sesungguhnya kami memohon perlindunganmu ya Allah daripada kelemahan, kelemasan, sifat pengecut, kedekut, nyanyuk dan azab kuburmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung daripadamu ya Allah dari azab jahanam, dari azab kubur dan fitnah kehidupan, kematian dan keburukan fitnah Masih Dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau angkatlah penyakit coronavirus ini ya Allah, agar kami dapat beribadah seperti biasa di dalam bulan Ramadan ya Allah, dan kami dapat melakukan pekerjaan kami seperti biasa ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada kami ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah, kerana Engkaulah sebaik-baik Tuhan yang menyucikan. Engkaulah pelindung dan memeliharanya. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas dan doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kami mengharapkan kepada rahmat-Mu ya Allah. Perbaikilah urusan kami segalanya ya Allah, dan janganlah Engkau serahkan kami kepada diri-Mu ya Allah walau sekelip mata ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.